Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin, amin, Allahumma ya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada anda semua penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di awal pagi lagi Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita satu rezeki yang begitu maha hebat. Masya-Allah, tabarakallah. Yakni rezeki yang mengisi kita punya rohani kita, menyuburkan keimanan kita, menyuburkan rasa keinsafan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kalinya, saya nak ucapkan tahniah kerana anda bersama dengan saya dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Ala kulli hal, seperti biasa, saya tidak berkeseorangan di meja akademik Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Turut bersama dengan saya, iaitu panel undangan kita Al-Fadil Ustaz Halimdin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sihat Ustaz? Baik, alhamdulillah. Lain macam mana? Okey ya. Khair, alhamdulillah. Sebenarnya saya rindu lama saya tak live bersama langsung bersama dengan Ustaz. Sebenarnya nak ditakdirkan Allah Taala rezeki Ustaz. Warna kita pun matching Ustaz. Alhamdulillah. Kebetulan insya-Allah. Baik penonton sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala sayang, kita akan membicarakan tentang menjelang Ramadan Al-Mubarak. Jadi tajuk kita pada kali ini adalah puasa Syaban sebelum Ramadan. Jadi sebelum kita masuk kepada introduction pengenalan puasa Syaban ini, jom bersama dengan saya kita teliti terlebih dahulu status terkini COVID-19 di Malaysia, kenyataan yang telah dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia pada tarikh 5 April 2021. Berikut adalah kes baharu sebanyak 1,070. Kedua adalah kes sembuh baharu sebanyak 1,294. Manakala jumlah kes aktif sebanyak 14,278 dan kes kematian baharu sebanyak 7, manakala jumlah kes keseluruhan adalah sebanyak 352,029. Bersama dengan kami, keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, kita memerangi pandemik COVID-19 ini. Mudah-mudahan, amin, amin, Allahumma ya amin. Penonton yang Allah Subhanahu Wa Taala kasihi sekalian, sebelum saya serahkan meja akademik ini kepada panel kita, saya nak bagi satu analogi. Bagaimana apabila kita mendapat satu hadiah? Bagaimanakah reaksi kita, cara kita berinteraksi apabila seseorang memberikan kita satu hadiah? Semestinya kita merasakan satu perkara yang sangat seronok, maha seronok, Masya Allah. Di dalam kitab As-Siyam Ahlul Madinah dinyatakan kepada kita, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kalimah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, difardukan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu. Seandainya kalimah ya ayyuhalladzina amanu digunakan, yakni Allah Taala memberi kita hadiah, kita berinteraksi dengan hadiah tersebut. Jadi persediaan sebelum masuk Ramadan ini menjadikan Tanyalah Ustaz pada hari ini, puasa Syaban sebelum masuk puasa bulan Ramadan Al-Mubarak adalah tajuk yang paling istimewa, paling khusus, penting untuk kita catat. Jadi, nak tahu pengenalan mengenai puasa Syaban ini, saya serahkan kepada panel undangan kita, insya-Allah. Dipersilakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih yang berbahagia Da'i Nizal selaku pemudah cara moderator pada bicara Tanyalah Ustaz
pada pagi ini yang rancangan ini kita boleh katakan rancangan yang sudah lama ya bersiaran di TV3 dan alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah permudahkan pertemuan kita Amin, pada pagi ini untuk sama-sama kita berkongsi ilmu bersama dengan kami dan juga ya kepada penonton-penonton yang dikasihi sekalian yang setia menonton di depan televisyen pada pagi ini. Alhamdulillah, tajuk pada pagi ini tuan-tuan, Allahu Akbar. Ya, dan ini disebut tadi sebagai puasa Syaban sebelum datangnya Ramadan. Ya, apa dia yang didefinisikan makna puasa Syaban sebelum datangnya Ramadan? Baik, sebelum itu kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala telah merakamkan di dalam surah Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Fala tazlimu fihinna anfusakum dzalika dinul qayyim ila akhir ayat. Makna di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa Dialah Tuhan yang telah menciptakan bilangan bulan di sisinya sejak daripada hari pertama dicipta langit dan bumi. Berapa bulan tuan-tuan yang Allah cipta? Allah sendiri declare, Allah sendiri ijtihadnya, iaitu sebanyak 12 months ataupun 12 bulan. 12 bulan. Cuma di zaman Umar Al-Khattab bulan itu disusun daripada bulan Muharram, bulan yang pertama, sehinggalah bulan Zulhijjah, bulan yang ke-12. Baik, daripada 12 bulan itu pada bulan yang pada bulan yang ke-8 di dalam takwim Hijri, tidak lain tidak bukan adalah bulan Syaban bulan Syaban yang kita sedang berada pada waktu ini. Ada setengah ulama menyatakan Syaban daripada huruf Shin, Ain, Ba, Alif, Nun. Ada 4 dah ya. Tuan-tuan, yang pertama syarafatun wa syafa'un. Bulan Syaban ini bulan yang mulia, bulan yang kita banyak dapat pertolongan daripada Allah. Dan disebut Ain itu izzatun, ada kemuliaannya. Mungkin kita boleh katakan sebagai malam nisfu Syaban. Dan begitu juga Ba itu birrun, yakni kebaikan, kebaktian, kebajikan yang banyak di dalam bulan Syaban. Di antaranya orang yang membiasakan diri mereka, yakni dengan ibadat saum dan ibadat berpuasa, maka ada kebaikan dan kebaktian. Nun alif itu yang keempatnya, iaitu ulfatun. Ulfah ni apa dia? Kemesraan, kasih dan sayang. Dan nun itu nurun, cahaya. Maka bulan yang kita sedang berada ini, pada hari ini sudah berada kita hari yang ke-23 hari bulan Syaban 1442 Hijri. Allahu Akbar. Semakin hampir, semakin dekat dengan satu bulan yang dinamakan sebagai Sayyidus Syuhur, Ramadan Karim, Ramadan Al-Mubarak. Baik, kalau dilihat apa dia suatu keadaan, kata seorang ulama yang bernama Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi. Maka kata Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi, sesungguhnya bulan Syaban ini adalah sebenar-benarnya bulan kita menyiram air. Maka bulan Rejab yang dah berlalu itu adalah bulan kita menanam da'i. Maknanya kita menanam suatu tanaman lah maksud dia. Dan bulan Syaban ni kita menyiram. Begitu juga boleh kita katakan membaja. Dan bulan Ramadan itu kata ulama tadi, kita menuai, memetik hasil mengetam. Artinya sesuatu yang kita nak dapat sebelum hasilnya keuntungan yang banyak, macam kita katakan syurga. Saya selalu buat satu analogi lah Pak Indai dan tuan-tuan sekalian. Bila mana kita nak menuju ke bulan Ramadan ini, seumpama kita nak menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, tak ada orang yang waras akal fikiran mereka yang menolak, reject. Aku tak nak. Tak nak apa dia? Tak nak ke syurga. Lah. Semua orang yang mana yang beriman, yang tak beriman pun menyebut kita nak masuk paradise. Kita nak ke syurga Allah. Suatu tempat yang cukup nikmat. Maknanya bagi orang yang beriman, sesungguhnya bulan Ramadan ini amat dinanti-nantikan oleh orang yang beriman. Serentak hidup mereka, pencak silat mereka lebih aktif bila mana semakin hampir dekatnya mereka di bulan yang disebut sebagai bulan muraqabah. Muraqabatullah maknanya bulan yang kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika inilah Nabi SAW di bulan Syaban ini, apabila ditanya oleh seorang
cucu angkatnya yang bernama Usamah bin Zaid, anak Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah anak angkat Rasulullah. Usamah bin Zaid adalah cucu angkat Nabi. Baik, di dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam An-Nasai ketika itu, cucu angkatnya Usamah bin Zaid menceritakan, aku bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa di suatu bulan yang sangat engkau berpuasa ataupun yang engkau berpuasa banyaknya, yakni di bulan Sya'ban. Kerana apa? Kerana Nabi SAW sering dilihat berpuasa di bulan Sya'ban. Lalu Nabi SAW bersabda, tuan-tuan, kata Nabi, sesungguhnya bulan Sya'ban adalah bulan yang dilupakan oleh ramai umat manusia. Kerana apa? Dia dicelah-celah di antara bulan Rejab dengan bulan Ramadan. Makna dicelah antara Rejab dengan Ramadan itu adanya bulan Sya'ban. Lalu Rasulullah menyatakan bahawa sesungguhnya ramai ketika itu mereka lupa dan alpa, lalai dan cuai. Maka aku berpuasa di bulan Sya'ban ini kerana apa? Maka aku nak supaya amalan aku ini diangkat ketika mana aku sedang berpuasa. Di sini kita boleh ambil dua perkara. Yang pertama, kata Nabi, aku banyak berpuasa bulan Sya'ban. Kenapa? Kerana ramai pada ketika itu di celah-celah antara Rejab dan Ramadan orang lalai, orang cuai. Yang kedua, Nabi kata, aku gemar, aku suka ketika mana, kata Nabi, ya, aku diangkat amalannya ketika aku sedang wa ana shaim, sedang aku berpuasa, kata Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kerana itulah bulan Sya'ban ini, ya, orang ada yang mereka berahi, ada yang mereka betul-betul mereka menantikan dengan penuh rasa kegembiraan. Kita kata dah, ya, teruja mereka, tuan-tuan sekalian, ya, excited mereka. Siapa dia? Sudah tentulah bagi orang yang beriman. Manakala puak munafik dah, ya Allah, tuan-tuan, na'udzubillah min zalik, janganlah sampai peringkat membenci. Bila mana semakin hampir dengan bulan Ramadan, langsung da'i dilupakan, tuan-tuan, dipinggirkan, tuan-tuan. Bahkan mereka semakin lalai di bulan Sya'ban. Kerana itu rahmatnya kita. Bila berada kita di bulan Sya'ban yang mulia ini, maka kita melihat sunnahnya di antaranya adalah puasa da'i, yakni suatu ibadat yang dimaksudkan sebagai menahan diri. Menahan diri, sabarnya kita daripada nak makan, nak minum, daripada nak setubuh. Sabarnya kita daripada melakukan banyak kesaliman diri, yakni dengan matanya, dengan telinga, dengan lidahnya, dengan perut, dengan kemaluan dan juga tangan dan kaki. Maka kerana itulah ibadat puasa ini bukan hanya kita berpuasa di bulan Ramadan, itu yang wajib. Manakala da'i, kalau kita lihat puasa sunat itu di antara amalan Nabi SAW dan sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, bahkan ulama-ulama daripada salafus salih, khalafus salih, dan begitu juga tabi'in, tabi'in, sehinggalah pada hari ini. Kerana itu, bila mana kita nak masuk ke bulan Ramadan, maka mukadimah intronya itu seelok-eloknya kita ambillah sehari dua, kalau tidak banyak, ya da'i. Sebagaimana Rasulullah yang menyebut tadi bahawa Rasulullah selalu berpuasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Dia nak diangkat amalannya pada ketika dia sedang berpuasa. Wallahu a'lam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Masya Allah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka, yakni apabila amalan itu diangkat, baginda sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Jadi itu adalah introduction kepada pengenalan puasa Sya'ban kita. Jadi kita nak teruskan dengan soalan Facebook yang pertama untuk pagi ini. Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan daripada saudara Romli Ali. Soalannya adalah, apakah keistimewaan puasa Sya'ban sebelum datangnya Ramadan Al-Mubarak kepada umat Islam? Mohon pencerahan Ustaz. InsyaAllah, apakah keistimewaan puasa Sya'ban sebelum datangnya puasa bulan Ramadan Al-Mubarak? Mohon pencerahan Ustaz, insyaAllah. Terima kasih yang bertanya dan tuan-tuan, perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita lihat, suatu ibadah puasa itu adalah suatu ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam sebuah hadis qudsi, bila mana kata Nabi SAW dalam hadis qudsi itu, sesungguhnya kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu lahu wa ana ajzi bih, atau kama qala. Baik, bila mana disebut tadi dalam hadis qudsi da'i dan juga tuan-tuan sekalian,
Nabi menyatakan bahawa Allah berfirman, sesungguhnya ya, yang dikatakan seluruh ataupun amalan-amalan anak Adam itu adalah baginya. Maknanya ikut semayang maka dia akan dapat, kalau kata 27 darjat pahala orang yang berjemaah, solat berjemaah, maka dia dapat pahala. Zakat pun begitu juga, dan juga ibadat haji dan sebagainya. Maka Nabi kata setiap amalan itu adalah baginya, tetapi illa siyam, berdasarkan hadis qudsi ini, kecuali puasa. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan illa siyam fa innahu lahu, sesungguhnya baginya akunya, apa dia, fa innahu li, maka puasa itu bagi aku, kata Allah, dan juga wa ana ajzibih, dan aku yang nak ajzibih ni maknanya memberi ganjaran. Berapa banyak kuantiti dan besarnya pahala, maka aku yang lihat sendiri. Dan ini tuan-tuan sekalian yang disebut oleh Nabi tadi dalam hadis qudsi, Allah yang nak bagi berapa banyak, sebab Allah tahu. Daripada mula kita berpuasa pagi, fajar kemudian sampailah ghurub terbenam matahari. Hati kita bagaimana tuan-tuan, mata kita bagaimana tuan-tuan, dan telinga kita bagaimana tuan-tuan. Yang Allah melihat, ya, betul-betul benar-benar, ataupun kita hanya berpuasa, tak makan, tak minum, dan juga tak bersetubuh. Maka kita lihat di sini, selain daripada puasa itu sendiri, ada sesuatu yang baik bagi orang yang berpuasa. Bila mana berpuasa di bulan Sya'ban. Orang tanya kita, apa di antara kelebihan fadilat di bulan Sya'ban? Di awal tadi saya menyatakan bahawa bulan Sya'ban ini adalah jiran kepada bulan Ramadan. Bahang Ramadan tuan-tuan, dah ada dah di dalam bulan Sya'ban. Kita dah dengar dah lagu, mungkin lagu kedatangan Ramadan, marhaban wa ahlan ya da'i. Kita dah seronok dah. Mungkin insya-Allah radio-radio pun akan memutarkan lagu marhaban wa ahlan. Begitulah kita dah dengar dah. Kemudian kita pun mula dah melihat sikit-sikit lah, kalau tak banyak pun kitab-kitab saum, kitab-kitab fiqh saum dan sebagainya. Yalah, kita nak masuk Ramadan. Kita contohlah kalau kata raya pun, berapa bulan kita punya persiapan da'i ya. Beli kain itu, yang katakan kain tak kira lah, ada yang 1 meter, 150 ada, 200 meter, 1000 meter pun ada. Promosi, baik, Ustaz. promosinya macam-macam lah. Sekarang dah ada dah. Jadi bila nak raya ni, bagaimana kita punya persiapan? Sungguh-sungguh tak? Ya tuan-tuan, memang itulah sungguh-sungguh kita. Dalam bahasa tajwidnya wajibul gunah lah. Maknanya macam seolah wajib. Tambah pula tahun ni nampak ura-ura macam boleh rentah negeri pula. Macam tahun lepas langsung tak boleh. Dah mula dah. Kita dah rasa dah seronok, keseronokan tu ada. Tapi janganlah kita membiarkan Sya'ban itu tanpa ada pengertian. Seolah macam tidak ada definisi. Seolah macam kita nak melintas saja. Kita nak melintas tu maknanya kita tak tengok bulan Sya'ban tu sangat. Sebab kita nak tengok apa dia? Raya nanti. Ini kita nak perbetulkan suatu orang kata apa dia, memang kenyataan, suatu kita kata sebagai mungkin penyelewengan fakta lah pada hal yang kalau kita kata Ramadan inilah bagi orang yang beriman nak tuju. Sebab itu bila hikmahnya kita berpuasa dengan puasa sunat Sya'ban, dia menjadi satu intro, mukadimah kita kata, dan ulama menyebut sebagai bulan pemanas badan. Ini yang katakan Sya'ban ni bulan pemanas badan. Bila kita kata bulan pemanas badan, kalau orang nak main bola, maka ada warm up dia. Dia tahu warming up tujuan apa? Tujuan nak main bola tadi. Sebab dia di bangku simanan, maka minta ganti. Kalau kata Sya'ban, kita warming up, takkan kita dengar je warming up pemanas badan ya, Dai. Maknanya perlu kita mengambil apa yang dimaksudkan tadi, puasa sebelum Ramadan, puasa sebelum Ramadan. Dan selain daripada itu menjadi sunnah, makna Nabi berpuasa. Ada beberapa hadis yang menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satunya dikatakan sebagai Nabi ini sallallahu alaihi wasallam, berpuasanya Nabi ini iaitu pada seluruh bulan. Yang pertama pendapat mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa bukan sehari dua di bulan Sya'ban tuan-tuan, tetapi Nabi berpuasa kullahu. Maknanya berpuasa Nabi sepenuh bulan Ramadan. Dan satu lagi hadis menyatakan bahawa Nabi SAW berpuasa di bulan Sya'ban ini tidak penuh. Maknanya tidak penuh, tetapi disebut sebagai mu'azzamhu. Makna mu'azzamhu ni ialah Nabi SAW berpuasa banyak di dalam bulan Sya'ban, bilangan hari. Ada ketika mana Nabi pernah berpuasa sepenuh Ramadan. Jadi insya-Allah kita
ya turut sama menghidupkan sunnah Nabi sebelum datangnya bulan Ramadan nanti, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kekuatan dan pada masa yang sama kita jadikan bahan Ramadan itu Ustaz ya sebagai satu latihan training warm up kepada kita untuk menikmati lebih banyak lagi ganjaran dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Hadirin sekalian, keluarga kami Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Jom kita mujahadah, kita berzikir kembali selepas ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda kembali lagi dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Topik pada pagi ini adalah topik yang sangat istimewa, dekat di hati kita. Bahkan topik inilah yang sebenarnya yang kita nantikan, yang kita tunggu-tunggu sebelum masuknya bulan Ramadan al-Mubarak, iaitu topik puasa Syaban sebelum Ramadan. Jadi, penonton semua, seandainya anda ada apa jua sebarang bentuk persoalan, anda boleh komen di ruangan poster saya dan juga Al-Fadhil Ustaz di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 insya-Allah. Baiklah, kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya untuk pagi ini. Soalan daripada saudara Saleh Saad. Soalannya adalah yang pertama, kenapa baginda Rasulullah SAW mengerjakan puasa sunat lebih banyak dalam puasa Syaban berbanding bulan-bulan selainnya? Itu adalah soalan yang pertama. Dan soalan yang kedua adalah, adakah terdapat sebarang bentuk larangan berpuasa pada separuh akhir bulan Syaban? Adakah ia hanya bagi puasa sunat sahaja atau termasuk juga puasa selainnya, sebagai contoh puasa nazar, qada, kifarah, puasa hari Isnin dan hari Khamis bagi mereka yang lazim, yakni sentiasa melakukan puasa Isnin dan juga Khamis. Mohon Al-Fadhil Ustaz untuk menghuraikan kekeliruan ini insya-Allah. Baik, terima kasih kepada yang bertanya dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Soalan tadi ditanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa sunat di dalam bulan Syaban. Sebahagian tadi saya dah menyatakan mukadimah bahawasanya daripada Usamah bin Zaid bila bertanya kepada Nabi, di antaranya Nabi menjawab, di situnya Nabi kata, aku suka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turfa'u fihi al-a'mal fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Ini hadis yang diriwayat oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Saum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa aku suka diangkat amalan ibadat ketika mana aku sedang wa ana shaim ni, ketika mana aku sedang berpuasa. Baik, kita merujuk di dalam kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari ni ada dua orang ulama yang mengarang. Yang pertamanya iaitu tak lain tak bukan Syekh iaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kedua, kitab Fathul Bari dikarang oleh seorang ulama lagi iaitu Ibnu Rajab Al-Hambali. Baik, dalam kitab Fathul Bari yang dikarang oleh Ibnu Rajab Al-Hambali menyatakan bahawa sesungguhnya amalan kita ada 3 waktu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, iaitu amalan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap hari, iaitu yang pertamanya pada setiap hari itu yang tak lain tak bukan selepas asar. Tuan-tuan sekalian, amalan kita diangkat selepas asar. Sebab itu kita digalakkan ataupun sebaik-baiknya solatlah berjamaah pada waktu asar. Kenapa? Selepas after prayer, selepas solat asar, amalan kita diangkat oleh Allah. Itu kata ulama. Baik. Yang kedua, amalan kita diangkat iaitu pada setiap minggu. Ini kita katakan apa dia diangkat dalam keadaan mingguan waktunya. Baik. Ada yang pertama mingguan iaitu setiap hari Isnin. Dan yang kedua setiap hari Khamis, kata ulama. Jadi 2 hari dah ini tuan-tuan sekalian. Amalan kita diangkat. Sebab itu Nabi kerap berpuasa pada hari Isnin. Dan yang kedua Nabi berpuasa sunat pada hari Khamis. Maknanya bagi kita ni payah nak buat, tapi Nabi seolah macam wajib. Sebab suatu yang sunat ya tuan-tuan, bagi Nabi adalah suatu yang wajib. Isnin Khamis, Isnin Khamis.
Sebab itu Nabi kata tadi, aku menyukai fa uhibbu yarfa'u amali wa ana shaim. Aku suka amalan aku diangkat ketika mana aku sedang berpuasa. Dan yang ketiga kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Fathul Bari menyatakan pada setiap tahun maka amalan kita akan diangkat oleh Tuhan, oleh Allah, yakni pada bulan yang kita sedang berada ni lah tuan-tuan, yakni pada bulan Sya'ban. Sedangkan itulah yang tadi Nabi kata, Da'i dan tuan-tuan sekalian, ramai orang di bulan Sya'ban ni mereka lalai dan cuai. Apa sebab mereka lalai dan cuai? Kerana apa? Kerana bila nak datang Ramadan, hati mereka, kita minta lindung daripada Allah. Jangan ada sedikit sekelumit hati kita ni macam tak pandang langsung kedatangan Ramadan. Sedangkan di sini nampak Nabi giat, Nabi lebih aktif lagi. Sehingga disebutkan tadi, ada pernah pada tahun tersebut, Sya'ban ni sebulan Ramadan, Nabi berpuasa. Dan disebutkan tadi, ada yang Nabi berpuasa di dalam bulan Sya'ban tadi, yang disebut, yasumu Sya'ban kullahu. Makna Nabi berpuasa sebahagian besar daripada bulan Sya'ban. Dan ada kala yang disebut dalam sebuah riwayat hadis menyatakan bahawa hampir pasti tak lain tak bukanlah Aisyah yang sentiasa dengan Nabi, tuan-tuan. Aisyah tahu macam mana Nabi, makan minum Nabi macam mana. Jadi Aisyah menyatakan, kadang-kadang melihatkan keadaan Rasulullah ni macam Nabi tak buka-buka dah. Bila mana Nabi puasa dalam bulan Sya'ban dan ada kalanya kata Aisyah, aku nampak macam Nabi tak berpuasa sebab Nabi berbuka je di dalam bulan Sya'ban. Ertinya inilah awsatihah. Nabi ni sederhana. Kalau katalah Nabi berpuasa sebulan tiap-tiap tahun, Nabi boleh buat sebulan Sya'ban, sebulan Ramadan, tapi khawatir takut orang akan buat satu interpretasi ataupun tafsirnya seolah macam bulan Sya'ban ni wajib pula berpuasa sebelum bulan Ramadan. Kerana itu kita ambil tadi, maknanya soalan tadi, bila mana Nabi berpuasa sunat di bulan Sya'ban ada sebab. Dan yang keduanya soalan tadi, apa disebut, bagaimana? Soalan yang kedua adalah adakah sebarang bentuk larangan berpuasa? Di sinilah kita nampak sebenarnya dia adalah suatu khilaf ulama. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad, oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Hadis itu menyebut, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Apabila kata Nabi SAW, kamu berada pada intasafa Sya'ban, maknanya nisfu Sya'ban. Kamu berada pada hari nisfu Sya'ban ke atas, hari 16 dan ke atas, maka Nabi kata fala tasumu, janganlah kamu berpuasa. Di sini maknanya hanya puasa sunat dah, jangan tafsir puasa wajib. Puasa wajib maknanya puasa qada, puasa nazar, puasa kafarah. Yang ni tidak tertakluk ataupun tidak masuk dalam hadis tersebut. Walau bagaimanapun, ulama membincangkan, jumhur fuqaha menyatakan bahawa tidak ada larangan. Maknanya mubahah, maknanya harus berpuasa dan menjadi satu, orang kata kalau puasa sunat itu sudah tentulah sunat. Kita berpuasa walaupun selepas daripada bulan Sya'ban. Kalau tanya saya secara peribadilah, maknanya jumhur fuqaha menyatakan bahawa boleh kita berpuasa sunat walaupun setelah mana selepas daripada nisfu Sya'ban, maknanya selepas daripada 15. Termasuklah puasa qada dan sebagainya. Puasa qada tu memang tak ada masalah kan, maknanya puasa yang wajib. Tapi kalau puasa sunat ni, sebab tadilah ada orang kata, ustaz, iya ke? Tapi kalau ambil pada mazhab Syafi'i, kalau kita rujuk dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji dan kita rujuk di dalam di kitab-kitab besar yang lain pada Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah, maka mereka menyatakan hukumnya kalau sekiranya tidak didahului dengan satu hari sebelum 15 hari bulan Sya'ban, maka sengaja dia mengambil satu hari saja selepas 15 Sya'ban, maka hukumnya adalah haram. Ada yang mengatakan makruh, tapi maknanya di situ larangan hanya pada mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Maliki, seulang balik, mazhab Hanafi, mazhab Hambali tidak menyatakan suatu larangan. Bahkan jumhur fuqaha menyatakan adalah suatu yang dibolehkan, walaupun tidak dimulai daripada sehari sebelum 15 hari bulan Sya'ban. Jadi tuan-tuan,
Kalau tanya begitulah maknanya kita boleh ambil sebab benda ni khilaf dah ya. Sebab ada orang bila dia ya ke tidak ya benda ni khilaf. Cuma pada mazhab Syafi'i sahaja yang disebutkan tadi tidak membenarkan suatu larangan. Cuma bukan kata larangan itu hakiki tetapi kalau sekiranya dimulai sehari ataupun 2 hari sebelum apa dia 15 hari bulan Syaban dibolehkan nak puasa. Cuma kalau kita langsung tidak ambil sehari sebelum 15 Syaban itu kata mazhab Syafi'i maka dilarang. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dengan pencerahan ini menghuraikan segala kekeliruan kita yang berkaitan dengan pertengahan bulan Syaban. Baik, kita nak raikan pemanggil kita yang pertama untuk pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Nizal dan Ustaz Halim-Din. Saya Umar bin Abdul Majid dari Feldah Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan tuan soalannya. Soalan saya begini Ustaz. Ustaz dah nyebut tadi ialah di bulan Syaban ini Nabi beliau banyak berpuasa yang sebagai persiapan untuk berpuasa wajib di bulan Ramadan. So, kadang-kadang kita ni ialah ada segelintir dalam masyarakat kita ni dia tak pernah pun nak ambil kisah benda-benda gini Ustaz. Kadang-kadang dia kata tak payahlah kita buat pun. Jadi kita puasa bulan Ramadan cukup dah. Jadi puasa Isnin Khamis pun tak buat. Betul. Jadi kadang-kadang Ustaz, kadang-kadang ada segelintir mengatakan warm up tu tak perlulah. Kalau nak main bola, kata Ustaz tadi kena warm up dulu kan. Jadi tak payah warm up lah. Tapi persoalan saya Ustaz, adakah yang bersikap begini Ustaz? Dia puasa hanya bulan Ramadan je, tak payahlah bulan-bulan lain dia kata. Itu cukup dah, memadai dah bagi dia. Dan bagi apakah status orang yang macam ini Ustaz? Dia hanya mengambil yang wajib saja, yang sunat ni tak perlu sangat dia kata, dan dia tak ambil indah, dia tak ambil tahu pun benda-benda begini. Apakah status puasa orang macam ini? Dan puasa sunat sembahyang sunat dibuat Ustaz, tapi puasa ni direngankan sikit. Seolah-olah dia kata tak apalah, cukuplah dengan yang wajib tu, padan dah dengan tak dia. Berkepentingan. Tidak berkepentingan sangat. Dia kata tak apalah. Jadi soalan saya itulah, apakah patut kita bersikap begini? Kalau sepatutnya ibadah tu kita buatlah, janganlah diabaikan walaupun sunat sekalipun. Betul, sepatutnya begitu. Tapi ada yang berpendapat begini. Apa pandangan Islam dan juga Ustaz sendirilah mengenai perkara yang macam ini ni Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pemanggil kita yang sentiasa berjaya menembusi talian kita, iaitu Tuan Omar Abdul Majid. Cantik soalannya Ustaz. Berkenaan dengan ialah ada setengah beberapa pandangan mereka tak mengambil tahu pun sebenarnya yang berkaitan sunat dan sebagainya. Cukuplah bagi mereka yang wajib sahaja, yakni pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Pandangan Ustaz macam mana? Baik, terima kasih Haji Omar Majid dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dan ini Zahir kita lihat bahawasanya kita nampak bulan Syaban tadi memang betul lah Nabi menyatakan ramai orang cuai dan lalai. Daripada nak buat ibadat, mereka seolah pandang puasa Syaban ni macam benda yang remeh temeh. Alah, benda sunat. Nak buat dapat pahala, tak buat pun tak apa. Kita lihat Da'i dan tuan-tuan sekalian. Baik Ustaz. Puan Majid. Bagaimana Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bagaimana Imam Syafi'i ini adalah keturunan Rasulullah. Dia punya apa dia amalan kalau kita lihat, masya-Allah. Al-Quran itu dia boleh khatam 2 kali sehari. 2 times in one day. Satu hari dia boleh khatam 2 kali Al-Quran. Siang sekali khatam, malam sekali di dalam solat. Baik, dalam bait syair Imam Asy-Syafi'i tuan-tuan, ini muhasabah kita, merenungi bagaimana amalan ibadat. Adakah kita rasa dengan ibadat fardu ni Allah mudah nak sediakan syurga? Allah akan persilakan orang yang buat amalan fardu ni mudah-mudah masuk syurga? Tidak. Imam Syafi'i kata walaupun begitu, amalan sunat Imam Syafi'i baca Quran. Dan termasuklah puasa dan sebagainya. Puasa sunat. Imam Syafi'i kata, aku tidak layak Da'i untuk memasuki syurga-Mu ya Allah. Setara Imam Syafi'i macam tu tak layak nak masuk syurga. Kita yang puasa ni tak tahulah. Mungkin pada puasa bukan hakikatnya. Puasa kita tak makan, tak minum, tak subuh. Itu pun Imam Da'i Nizal dan juga tuan-tuan. Berapa ramai yang langgar bulan Ramadan bersetubuh siang hari. Minta maaf sebutlah. Pengalaman saya lah. Kerja di pusat zakat. Kaunter zakat tu sentiasa bulan Ramadannya. Ada yang datang, Ustaz,
saya nak minta ustaz kira sikit. Apa dia? Kira apa dia duit kafarah yang saya bersetubuh dengan suami saya di siang bulan Ramadan. Allah, nampak? Hak yang tu pun orang langgar. Nak cerita kita rasa, cukup ke dengan sekadar apa dia puasa fardu? Kalau kita katakan solat fardu, ramai. Di kalangan umat Islam yang sunat ini mereka tak bersungguh-sungguh. Bahkan zakat yang wajib tu pun ada orang yang langsung tak ingat. Bahkan bukan kata zakat harta biasa ni. Zakat fitrah da'i. Zakat fitrah saya pernah waktu kerja di pusat zakat. Yang mana hari yang ke-26 Syawal baru nak tunaikan zakat fitrah. Nampak? Yang ni kalau kita ambil lalai cuainya dalam perkara fardu. Maka kita bila mana berpuasa sunat sebenarnya nak menampung kecacatan lompang yang ada pada puasa fardu. Begitu jugalah kalau kita kata solat. Solat yang sunat da'i maknanya nak menampung kekurangan yang solat kita. Kita tak jamin solat solid khusyuk daripada Allahu Akbar takbiratul ihram kemudian bagi salam ke kanan. Tak ada orang yang boleh jamin aku ni khusyuk daripada awal sehingga akhir. Tak. Kadang-kadang khusyuk tang illallah aja. Lepas tu dah tak khusyuk da'i. Maknanya bagaimana kita rasa persembahan yang kita buat satu presentation, persembahan ibadah amalan kita yakin diterima oleh Allah. Artinya balik tadi, sesungguhnya galakkanlah, encourage diri kita untuk banyak beramal dengan amalan sunat. Zakat ada, maka ada sedekah tatawwu, makna sedekah sunat. Begitu juga puasa fardu, maka ada puasa sunat. Begitu juga kalau solat fardu, maka ada solat sunat. Yang ni sebenarnya untuk menjadikan ianya satu perhiasan. Kalau rumah kita nak perhiasan, mana ada da'i orang rumah nak kosong. Macam-macam dihiaskan dengan bunga itu, dengan bunga ini, kemudian mozaik itu, jumbin yang ganti dan sebagainya. Macam tu jugalah sesuatu ibadat yang kita buat tadi, yang pokoknya jangan tinggalkan yang disebutkan tadi, yang sunat-sunat. Sebab inilah sebenarnya dia nak menghiasi, dia nak hias kita punya puasa yang fardu, solat yang fardu, kemudian zakat yang fardu, haji maka ada umrah, maka kita melaksanakan insya-Allah da'i. Tuan-tuan sekalian, kalau kita istiqamah dengan sesuatu yang mandubah, yang sunat, yang Nabi buat, maka ittiba'i sunnah, kita mengikuti sunnah, pahalanya masya-Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala nanti akan lihatkan kita dihimpunkan berbukit-bukit, bergunung-gunung tingginya pahala yang kita buat, yang disebutkan tadi, samping yang fardu, yang sunat kita galakkan. Wallahu a'lam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita dan kita senantiasa gembira dengan pesta ibadah ini. Mudah-mudahan insya-Allah hadirin kita tawakuf seketika, kita hadamkan ilmu kembali selepas ini. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan sangat gembira tak kala amalan diangkat, namun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa ketika itu. Baik, jadi kita nak raikan soalan yang seterusnya, soalan Facebook daripada saudari Iz Zara. Soalannya adalah, bagaimana bagi warga yang berusia memang rajin berpuasa sunat, namun apabila menjelang Syaban, kodrat tenaga tidak lagi berkemampuan untuk berpuasa kerana ingin merehatkan tenaga untuk puasa Ramadan Al-Mubarak yang akan kunjung tiba. Tetapi niatnya itu sangat besar untuk berpuasa sunat Syaban. Mohon pencerahan daripada Ustaz, macam mana niat tu, ya Allah, baiknya Ustaz. Memang nak puasa sungguh ni tak? Ya, sungguh-sungguh nak puasa betul. Ustaz, tapi terpaksa ambil commercial break. Macam tu. Waktu tu. Baik, da'i dan wan yang bertanya tadi tentang masalah kekangan, halangan. Dia nak puasa sunat, itu suatu yang baik. Niat tu memang betul. Niat tu dah bagus dah. Memang tu dalam Islam ni, da'i, tuan-tuan sekalian. Orang yang berniat nak buat baik, dia dah dikurniakan pahala. Melainkan kalau kita maksiat. Kalau kita ada niat nak buat maksiat jahat, na'udzubillah, dan tidak tercatat dia punya dosa dia. Itu kelebihan da'i. Tapi cuma kita janganlah makan pahala niat dah 10 tahun. Nak puasa sunat di bulan Syakban dah 10 tahun dah. Niat aja. Niat aja. Ini makan pahala niat tak jadi 10 tahun dah. Jadi maknanya kena usaha juga. Sesungguhnya kita lihat
kenapa kita panggil kita apa, seronok berpuasa dengan puasa sunat dah ya. Tak kiralah bulan Syaban ke Isnin Khamis dan sebagainya. Di antara Nabi SAW menyatakan bahawa da'watuhum, doa orang yang disebut, yakni doa orang yang berpuasa, da'watuhum as-saimu hatta yuftir. Doa orang yang berpuasa ni tidak ada hijab, bahkan tidak ditolak oleh Allah. In between antara waktu daripada fajar sadiq sampailah ghurub matahari. Berapa jam? Lebih kurang kita kata 12 jam. Doa orang yang berpuasa ni makbul, doa yang tak ditolak oleh Allah. Ini di antara tadi. Kalau kata kenapa kita disuruh supaya banyak berpuasa sunat selain daripada puasa fardu. Ni jangan kita lupa. Termasuklah yang Puan bertanya tadi. Makna dah kita nakkan supaya kita punya tempoh berdoa tadi banyak tempoh yang kita dapat bila doa makbul, doa makbul, doa makbul. Tapi kalau kita tak berpuasa, lain. Ya, doa juga. Cuma nak tengok waktu-waktu dia. Tapi kalau orang yang berpuasa Nabi sebut, maka dikatakan doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu bila disebut lagi kenapa yang dikatakan larangan dalam mazhab Syafi'i, orang yang tidak menyambung puasanya bermula daripada awal Syaban, maka mereka tak boleh berpuasa setelah mana pertengahan ataupun selepas 15 hari bulan Syaban. Di antara kata ulama, kenapa nak bagi satu energi dah? Tuan sekalian, nak bagi satu power kuasa setelah mana mungkin barangkali mereka penat melakukan ibadat-ibadat yang lain. Jadi yang dimaksudkan makruh dan haram berpuasa selepas nisfu Syaban, kenapa? Supaya nak bagi tenaga bagi orang yang nak berpuasa di bulan Ramadan. Mungkin kita kata dia dah kurang tenaga, macam mungkin tadilah yang warga emas, yang uzur dan sebagainya. Tapi tak juga kalau kita kata setengah-setengah tu, dia bulan Syaban ni lagi dia hebat berpuasa, yang katakan puasa macam seumpama puasa Nabi Allah Daud ni. Tuan-tuan sekalian, bila disebut dalam sebuah hadis, Nabi menyatakan ahabbus siyam ilallah siyamu Daud, kata Rasulullah kama puasa yang paling disukai oleh Allah. Ahabbu siyam ilallah, puasa yang paling disukai oleh Allah, siyamu Daud, yakni puasa Nabi Allah Daud. Selang sehari dah ni. Kita tak tahulah yang buat 30 hari sebulan, itu pun jenuh lah kan. Kejap-kejap dah nasi bungkus plastik hitam. Ada istilah plastik hitam. Bulan Ramadan. Bukan malam. Malam dah boleh makan dah. Siang ni dibeli kan. Wanggil dan sebagainya. Yang itulah di antara nasi bungkus masuk dalam plastik hitam. Kemudian buat balik bungkus 12 tengah hari, pukul 11 pagi. Ini kita tak nak. Yang kita nak puasa sebulan Ramadan tu pun jenuh. Bayangkan kalau kita nak puasa selang sehari macam puasa Nabi Allah Daud. Habis Ramadan selang sehari. Sehari berpuasa, sehari tidak. Sehari berpuasa, sehari tidak. Kan itulah ya, orang berebut nak puasa sunat ini. Kenapa tadi? Di antara doanya. Ya, kemudian amalan tadi biarlah diangkat dalam keadaan kita sedang berpuasa ikut sunnahnya. Ya, dan orang yang tak dapat kerana dihalang tadi dengan masalah kesihatan, masalah kuasa tak mampu dan sebagainya, tak apalah, Allah Maha mengetahui. Ya, maka mungkin barangkali kita boleh gantikan dengan amalan yang tidak memerlukan tenaga berlapar. Antaranya apa dia? Baca Quran, zikir. Takkanlah tak boleh nak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, kita boleh sehari kita boleh 100 kali pun jadi dah. Ya, langsung jangan tak zikir sudah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali lepas solat. Itu pun di antara kita gantikanlah. Kalau tak boleh puasa sunat tadi bulan Syaban, kan? Janganlah sampai subhanallah pun tak boleh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 3 kali, masuk yang keempat. Sebelah masuk yang ketujuh, boleh belah. Yang tu jangan sampai kita letihnya baru zikir 3 kali dah jadi sebelah. Daripada subhanallah jadi sebelah dah. Kan itu kita ambil tadi. Orang yang suka dengan perkara yang mandub, yang sunat ini, di antaranya ya Allah Subhanahu wa taala sayang dan tanda amalan-amalan yang wajibnya diterima oleh Allah. Ini disebut juga dalam riwayat. Bila mana hikmah orang yang berpuasa sunat 6 hari bulan Syawal, 6 hari dalam bulan Syawal, sitah min Syawal, di antara kata ulama hikmahnya tanda Allah terima amalan ibadat yang fardu sebulan Ramadan. Allahu akbar. Maknanya hari kedua dia dah puasa sunat dah. Man shama ramadana thumma atba'ahu sitah min Syawal kana qasiyamad dahri. Hadis Bukhari.
Dan Nabi menyatakan siapa yang dah puasa sebulan Ramadan, mengikuti pula 6 hari di dalam bulan Syawal, pahala yang dia dapat ad-dahri, seumpama sepanjang tahun dia berpuasa. Dan ulama menyebut tadi, tanda ibadat puasa fardu dia diterima bila mana dia buat puasa sunat. Tengoklah kita tahun ni macam mana. Ya, tahun lepas kita PKP, COVID. Tahun ni nampak ada kelonggaran sikit, kan? Takut dah longgar ni, dah tak ada duduk di rumah, lagi seronok nak pergi raya orang sana rumah sini dah, sehingga lupa nak puasa 6. Tak apalah, kita mencelah sikit. Maknanya ambil tadi, hikmah orang yang suka berpuasa sunat ni, maknanya dia punya amalan fardu dia diterima oleh Allah. Dan tanda yang keduanya, Allah sayang orang yang melakukan sesuatu walaupun yang sunat. Sebab itu adalah amalan khair, amalan yang baik, bir, maknanya amalan orang-orang yang bertakwa. Di situnya ganjaran pahala yang Allah nak limpahi, kurniakan kepada Masya mereka Allah. tak henti-henti macam air mengalir da'i. Mudah-mudahan insya-Allah, mudah-mudahan dengan amalan sunat ni bukan sahaja menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada kita, dan pada masa yang sama Allah Taala mengurniakan kepada kita pahala yang berpanjangan. Mudah-mudahan insya-Allah, amin amin Allahumma ya amin. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya, soalan daripada saudari Anna Karnina. Soalannya adalah, apakah hukumnya melewat-lewatkan puasa qada sehingga ke bulan Syaban? Mohon pencerahan daripada Ustaz, insya-Allah. Baik. Terima kasih pada yang bertanya. Tuan-tuan dan puan sekalian, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri Rasulullah, diriwayatkan Aisyah juga mengqadakkan puasa fardunya yang ditinggalkan di dalam bulan Ramadan di dalam bulan Syaban. Ini kenyataan. Maknanya isteri Nabi sendiri qada puasa ni dalam bulan Syaban. Jadi kalau kita kata tempoh yang kita nak qada puasa ni memanglah lama, daripada Ramadan tahun lepas sehinggalah sebelum datangnya Ramadan tahun ni. 1441 kita tinggal 10 hari. Ya, dan kita tak qada lagi ni. Ya, kemudian kita nak qada bila? Sepanjang daripada 11 bulan. Ya, Syawal kita boleh qada, kemudian datang Zulqa'dah, Zulhijjah, sampailah di bulan Syaban yang sekarang. Kalau tanya, adakah itu di antara yang baik kalau kita melewatkan tadi qada? Maka kita jawab sebagai satu perkara yang diharuskan, ya. Diharuskan. Ialah kalau yang terbaiknya ibadat ni da'i, tuan-tuan sekalian dan juga yang bertanya tadi, perlu kita segerakan. Apa juga amalan perlu kita segerakan, solatnya perlu kita segerakan. Kalau qada mayang begitu jugalah, qada puasanya perlu kita segerakan, zakat bayar perlu disegerakan, ya. Bila kita segera ni, kita rasa macam selesai hutang cepat. Betul tak ya? Betul. Kadang kalau kita semayang, kalau kita dah biasa semayang lewat, bila kita semayang awal waktu, kita ada satu rasa yang lain daripada yang lain. Cuba try tuan-tuan. Maknanya kita dah biasa lewat. Semayang asar pukul berapa? Pukul 7. Walaupun maghrib 7.30, ada setengah jam lagi ni. Dia lewatkan, dia takjil lewatkan. Tapi cuba, dah biasa semayang lewat waktu, try pula asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azannya kita dah ada dalam masjid. Memang kita rasa macam tak selesa sebab kita jarang-jarang semayang awal waktu, petah lagi jemaah di masjid. Tapi bila kita dah semayang, jadi rasa aku rasa macam dah tak ada hutang. Macam tu contoh, rasa macam dah lega. Macam tu juga puasa. Maknanya walaupun tempoh yang panjang 11 bulan kita boleh qada, disukai, maknanya disuruh supaya kita segera. Walau bagaimanapun nak mengharuskan Aisyah isteri Nabi pernah berpuasa qada yang fardu Ramadan yang ditinggalkan di bulan Syaban. Di dalam bulan Syaban. Dan kalau kita lihat juga apa dia, orang yang berpuasa qada ni, ingat kalau selesai daripada setahun, maka kalaulah datangnya bulan Ramadan tahun yang kedua, dia tidak qada lagi. Selepas Ramadan baru dia qada pada puasa yang pertama yang bulan pada tahun yang lalu, maka dia dikenakan fidyah. Fidyah maknanya satu denda, satu hari satu cupak. Apa dia puasa yang dia tak qada pada tahun yang sepatutnya setahun semasa, dan dia qada pada tahun yang akan datang. Maknanya melangkau satu Ramadan, dia kena satu hari satu cupak, dia punya fidyah. Maka bukanlah kata berdosa, tapi kita kata benda yang kalau boleh kita segera-segerakanlah. Ya? Macam tak apa nak cantik. Betul. Dia punya ibadat itu. Wallahu a'lam. Bermakna ini adalah satu perkara yang boleh. Ala kulli hal, semakin cepat kita melakukannya, kita melesaikan hutang, mudah-mudahan ada rasa tenang dalam hati kita, Ustaz, ya. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik, kita nak raikan kita nak raikan pemanggil kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana?
Waalaikumsalam. Abdullah Osman daripada Seremban. Masya Allah. Ya, silakan tuan soalannya. Ada dua perkara lah Ustaz. Ya, sila. Pertama sekali ialah tentang Ramadan ni dia lepas masuknya Ramadan adakah lepas asar Syaban ataupun lepas maghrib baru masuknya Ramadan akhir Syaban lah. Baik. Dan lagi satu ialah mereka yang duduk di sempadan. Ada negara jiran dia puasa lewat sehari. Jadi macam mana tu? Macam negara Brunei, dia kadang-kadang dia lewat sehari daripada kita. Jadi yang duduk di sempadan tu macam mana? Adakah nak ikut negara Brunei ataupun negara kita berpuasa dan juga hari raya? Minta pencerahan. Terima kasih. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Satu soalan yang ada kualitinya yang sangat baik. Terima kasih saya ucapkan kepada pemanggil kita. Ada dua soalan Ustaz. Pertama sekali adalah bilakah masuknya Syaban dan sebagainya? Adakah setelah bermulanya solat fardu maghrib ataupun asar? Itu soalan kita yang pertama, penonton. Dan soalan yang kedua adalah bagaimana puasa bagi saudara kita yang duduk di pertengahan sempadan, contohnya di Brunei ataupun di Malaysia, yang mana mereka nak ikut dan sebagainya. Baik, terima kasih dan juga Cik Abdullah yang bertanya tadi. Yang pertama tentang sempadan border lah, nak masuk Ramadan itu kita katakan pada hari 30 Syaban. Maknanya asar tadi masih lagi 30 Syaban. Apabila maghrib saja, sebab takwim ataupun hari di dalam bulan Islam ataupun dalam tahun Islam, hari itu dikira iaitu pada waktu maghrib. Masuk maghrib, kalau katalah 30 Syaban, maghrib, maka ketika itu dah dikira sebagai satu Ramadan. Sebab itu tarawih. Tarawihnya itu belum puasa lagi. Tapi malam itu kita dah tarawih sebab apa? Sudah dikira sebagai satu Ramadan malam tu. Cuma bukanlah berpuasa pada malam kan. Puasanya pada waktu siang, besoknya. Jadi fahamnya bila mana 30 Syaban itu asar belum lagi dikira satu Ramadan. Asar tu maknanya masih lagi bulan Syaban dan dikira Ramadan itu pada malamnya, itu maghrib. Dan ini disebut di antara dalam hadis Nabi SAW, man shamal yaumil ladzi syukka fihi faqad asa Abul Qasim. Apa maksud kamakal hadis riwayat Tirmizi? Nabi menyatakan siapa yang berpuasa pada hari Syak, maka sesungguhnya ia mengingkari Abul Qasim. Abul Qasim ni gelaran dai, tuan-tuan sekalian, gelaran kepada Nabi SAW. Sebab Nabi ada nama anaknya Qasim. Jadi Nabi ni bapa kepada Qasim. Baik, itu antaralah kita nak selit sikit. Maknanya 30 hari bulan Syaban itu kata Nabi SAW adalah suatu puasa walaupun sunat, ia adalah suatu yang dilarang. Maknanya pasal harinya hari Syak, yakni hari kita melihat nak bulan. Walau bagaimanapun, kalau dah menjadi kebiasaan, kata Imam Syafi'i, maknanya kita dah biasa puasa hari Senin, Khamis, tiba-tiba bertemu hari Khamis itu hari Syak, hari 30 Syaban, maka dibolehkan, teruskan. Dan begitu juga hari Syak boleh kita berpuasa qada ataupun puasa nazar ataupun puasa kafarah. Yang tu ia tidak tertakluk larangan. Tapi kalau saja-saja nak puasa pada hari 30 hari bulan Syaban, maka adalah sesuatu yang tidak dibolehkan ataupun dilarang dalam mazhab Syafi'i. Baik, yang kedua soalan tadi Cik Abdullah menyatakan bahawa macam mana kalau kita tinggal di border sempadan. Kalau sekiranya sempadan Malaysia Brunei, Limbang, kita kata Limbang kan, kawasan Sarawak nak dekat dengan Brunei. So kalau masih lagi di dalam negara kita Malaysia, maknanya ikut kalender ataupun pengumuman kerajaan negara kita lah. Kalau kata kita belum lagi berpuasa, jangan puasa lagi lah. Tapi kalau katakanlah tadi Brunei, dia dah puasa dahulu, kita duduk sempadan, jangan ikut Brunei. Dia dah puasa dulu saat kita nak kena puasa. Tak, kita ikut negara kita sebab dia border. Maknanya kalau kita orang Malaysia, kalau kita duduk di Brunei isytihar awal satu Ramadan, Malaysia mungkin esoknya, maka kita kena ikut Brunei. Kan? Macam tu juga contoh kita ambil lagi lah, kita ambil contoh tamsil. Bila mana kita berpuasa di mana, katakanlah kita berpuasa di Kuala Lumpur. Tapi entah macam mana di waktu petang kita nak flight, katalah pergi ke Indonesia umpamanya. Jadi bila kita pergi Indonesia, dia punya waktu berbukanya mungkin barangkali 2 jam lebih awal daripada negara kita. Ustaz, adakah kita nak ikut waktu Malaysia berbuka ataupun waktu Indonesia? Maka jawapan dia, kita berbuka ikut waktu Indonesia. Macam kita di Semenanjung tuan-tuan sekalian. Kan kita buka puasa agak lewat sikit daripada Borneo, Sabah Sarawak.
Kita pergi Sabah Sarawak, ada yang pukul 6 petang dah berbuka, maghrib dah awal. Ada yang kadang 5.40 dah berbuka. Kita berpuasa mula sahur duduk di Semenanjung. Baik, kita puasa ikut Semenanjung. Berbuka pun patut ikut Semenanjung. Tapi kita flight pada waktu petang, ya, pergi ke Sarawak ataupun ke Sabah, maka waktu pukul 5.45 azan, Allahu Akbar, maka waktu itu kita berbuka ikut Sabah. Jangan alim sangat. Tunggulah pukul 7.30 ni aku duduk di Perak umpamanya. Itu tidak. Dan janganlah pula saja-saja pula rasa nak berbuka puasa awal. Tak ada kerja, duit banyak. Dia puasa-puasa dah ni. Kemudian, lambat pula aku duduk di KL ni, berbuka. Dia pun naik flight, heli ke, orang kaya. Saja je pergi ke Sabah ni nak berbuka puasa awal. Ini satu benda yang mengelak orang kata kan. Itu nak ceritanya keadaan yang kita ikut di mana tempat kita berada. Itu antaranya. Wallahualam. Wallahualam. Mudah-mudahan jawapan yang telah pun diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz menghuraikan segala bentuk kekeliruan kita selama ini. Mudah-mudahan, insya-Allah, amin amin Allahumma ya amin. Baik, kita teruskan dengan, maafkan saya, kita ada satu lagi soalan yang sangat baik saya kira. Jadi nak tahu apakah soalan tersebut, kekal setia bersama dengan Tanyalah Ustaz. Kita kembali selepas ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda kembali lagi bersama dengan saya Da'i Nizal dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masya-Allah, pada pagi ini saya bawakan kepada anda satu topik yang sangat bersesuaian dengan tarikh dan juga masa, iaitu puasa Syaban sebelum Ramadan Al-Mubarak. Baik, kita nak raikan soalan Facebook yang seterusnya. Soalan daripada Puan Zaliha Haji Muhammad Nur. Soalannya adalah, ada dua soalan di sini. Yang pertama, apakah persiapan yang perlu dilakukan sebelum memasuki bulan Ramadan? Apakah persiapan kita? Soalan pertama. Dan yang kedua adalah, adakah kita dibolehkan berpuasa penuh pada bulan Syaban, Ustaz? Dan sehingga ke bulan Ramadan, terus ke puasa 6 hari di bulan Syawal. Kampung Setanggi, Johor Bahru. Mohon pencerahan, insya-Allah. Baik, terima kasih pada Wan yang bertanya tadi, ya, tentang persiapan kita untuk memasuki bulan Ramadan. Ya. Bagus soalan tu. Ulama menyatakan yang pertama, persiapan sebelum kita berada dalam bulan Ramadan, tuan-tuan, adalah aqidah, makna tauhid, iman kita. Bagaimana kita membuat persiapan dari sudut keimanan? Sebab ingat, ya, dalam hadis Nabi menyatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi atau kama qala. Hadis Bukhari, hadis yang sahih. Nabi kata, barang siapa yang berpuasa dalam keadaan imanan wa ihtisaban. Maknanya da'i, tuan sekalian, dia berpuasa dalam keadaan beriman. Artinya sebelum Ramadan ni dia punya preparation, persiapan, persediaan yang mantap. Dia yakin, seyakin-yakinnya bahawa kalau Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Maknanya Allah kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kutiba siyam. Kutiba siyam ialah hendaklah kamu difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana umat-umat yang terdahulu. Jadi artinya seruan itu kepada orang yang beriman. Sekali lagi dalam hadis Nabi menyatakan, orang yang berpuasa tadi dalam keadaan iman wahtisaban, mengharapkan redha Allah, pertemuan dengan Allah di hari akhirat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni dosanya oleh Allah. Itu syarat dia. Sebab kalau orang yang tidak beriman, puasa mereka tak ada makna. Kalau kata orang yang bukan Islam adalah selebriti itu, dia berpuasa mula-mula taklah sepenuh bulan Ramadan. Kemudian pada bulan Ramadan satu ketika itu dia berpuasa penuh. Dia bukan Islam. Ini satu selebriti. Dia kata sebab dia punya peminat ramai daripada kalangan orang Muslim. Itu dialah, ya. Walaupun dia berpuasa sebulan, sebab dia bukan Islam, maka tak diangkat oleh Allah amalan dia. Tapi kalau kita tadi, yang ni, ya, kita punya iman kita mantap bila mana kita puasa sunat dalam bulan Syaban. Sebab apa dia? Kita dah bersih dah. Kita duduk dalam bulan Syaban ni, kita buat banyak pembersihan, penyucian. Jiwa pun kita bersih, tazkiyatun nafs. Kemudian diri kita pun kita bersih dengan perkara-perkara yang kotor. Kita tak buat maksiat, kita tinggalkan kemaksiatan, bahkan kita gantikan banyak umpamanya taubatnya kepada Allah, istighfar da'i.
Jadi bila mana persiapan kita dah mantap, bermakna di situnya iman kita kokoh, iman kita kokoh. Kerana itu bila mana mula diisytiharkan puasa besok hari, nampak malam itu nampak dia dah ready dah dengan bajunya baju baru. Ini di antaranya. Kalau kita Semangat lekungnya nak tarawih sebenarnya, Ustaz. semangat tarawih nak tuan-tuan sekalian. Allah. Dia punya Siti Khadijah kita lekung contohlah, kalau ambil lah tanya lekung yang mahal tak kira lah kita lekung apa pun, tapi yang baru. Kemudian apa dia lagi dengan baju jubah yang baru, wangi-wangian. Excited. Sebab kita kalau beli telekung mahal tapi pakai untuk raya, kalau katalah tak sempat kita nak raya, meninggal kita, meninggal sebelum raya, tak celik mata kita, kempunan lainnya, kita tak sempat nak pakai baju baru ni. Sebab itu bagi saya suka sebut dalam kuliah-kuliah, dalam ceramah, saya kata tuan-tuan dan perempuan, yang mana dah beli baju ni, baju baru dan sebagainya, pakailah. Kita pakai pada 1 Ramadan tu malam tarawih yang pertama. Maknanya telekung-telekung yang baru, jubah-jubah yang baru, baju Melayu yang baru. Tapi ialah baju Melayu ni kita pakai yang samping tu waktu kita hari raya lah. Tapi kalau pakai malam pertama tarawih baju Melayu dengan songkok dengan samping, menikah mana pula abang ni kan? Gitulah lebih kurang. Jadi ertinya kita nampak tadi nak masuk Ramadan ni memang kita dah ada persiapan dah. Dari sudut pakaian dan sebagainya. So, yang pertamanya kita tanam kuat-kuat iman kita sebelum kita nak masuk Ramadan. Yang kedua kata ulama iaitu dari sudut ibadah. Tadilah dilipat gandakan. Yang belum baca Quran dah baca Quran dah. Bahkan bulan Rejab mungkin ada yang dah khatam sekali. Dan bulan Syakban ni kalau boleh khatam sekali. Kalau boleh bulan Ramadan nanti insya-Allah bahkan mungkin boleh 2 kali khatam Quran sebab dia adalah bulan Al-Quran. Itu persiapan dia. Lagi apa dia? Antaranya tuan-tuan sekalian, bersedekah banyak di bulan Syakban. Allahu Akbar. Wakafnya, infak, sedekah after prayer selepas subuhnya di antara yang sekarang ni ramai orang buat sedekah selepas subuh. Amalkan tuan-tuan. Sebab bila mana kita masuk bulan Ramadan ni tadi, kata Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi, sesungguhnya kita nak kutip hasil. Kita nak menuai. Hak bulan yang Rejab kita tanam, bulan Syakban ni kita menyiram membaja. Jangan kita lengah-lengahkan, tangguh-tangguhkan, jangan. Sebab itu kata ulama, banyakkan ibadat. Yang belum bangun tahajud, bangun. Bangun tahajud. Bila mana kita bangun sahur dah, mana senang mudah kita nak tahajud. Itu hikmah antara puasa sunat di bulan Syakban. Kita menggalakkan nak buat ibadat yang banyak. Yang ketiga kata ulama, ilmu. Ini penting tuan-tuan. Ilmu kita nak puasa ni janganlah kita anggap benda lah puasa enteng, mudah, easy puasa. Takkan tak makan, tak minum, tak bersetubuh. Tapi kalau katalah ada sesuatu yang kita nanti diuji oleh Allah. Ini pun dah mula tanya dah Ustaz, apa hukum kita suntik vaksin COVID pada bulan Ramadan esok nak puasa? Dah ada dah. Kan? Jadi kalau orang tak belajar, orang tak tahu, dia kata, tak boleh, batal puasa. Pula dah. Maka kita kena lihat pandangan para alim ulama', para mujtahidin, bila mana mereka berisytihad dan sebagainya, maka sekarang ini suntikan vaksin tidak membatalkan puasa. Itu nak beri sikit lah. Maknanya satu benda yang takut jadi celaru dan keliru kita. Tak apa lagi dah ada lagi yang tanya. Biasalah kan, duduk di dalam rancangan Tanyalah Ustaz ni. Macam-macam orang tanya Ustaz. Nak tanya Ustaz, saya berpuasa siang hari ni. Kalau saya kentut, batal tak puasa? Allahu Akbar. Ni nak ceritanya ilmu ni. Itu tanda kena belajar lagi tu. Betul lah itu. Maknanya, bak kentut saya kata, kalau kentut batal, kita buang air besar, buang air kecil, apa yang ada. Yang tu lagi berat lah daripada angin. Kalau macam tu, maknanya kentut tak batal lah. Di situ kita nampak. Jadi macam-macam keraguan dia. Sebab itu jangan kita tinggalkan ilmu ni. Hadir majlis ilmu. Walaupun dalam keadaan kita PKPB, kita terhad, nak pergi kuliah pun ataupun belum lagi setengah masjid. Betul, ataupun surau tak boleh lagi. Tapi jangan kita tinggal. Sebab banyak dia orang kata melalui medium dalam internetnya dan sebagainya online. Kalau kita kata itu satu halangan lagi, tak tahu, wallahu alam. Allah sekarang ni mudah sangat Ustaz untuk kita menuntut ilmu dan sebagainya. Handphone kita sebenarnya banyak kuliah-kuliah online yang boleh kita join sebenarnya, masya-Allah. Baik Ustaz, macam mana kita nak teruskan dengan soalan yang kedua? Adakah kita dibenarkan berpuasa penuh dalam bulan Syaban dan terus kita sambung pada bulan Ramadan Al-Mubarak dan kita sambung lagi 6 hari dalam bulan Syawal? Boleh ke Ustaz? Secara ringkas ni kalau nak jawab, hukumnya adalah harus boleh nak berpuasa sebulan Syaban dan terus Ramadan. Bahkan
Bahkan orang dulu 3 bulan Rejab, Ustaz. Syakban, Ramadan ni dia straight puasa. Ada orang dulu. Masya Ya, Allah. orang dulu Rejab, Syakban, Ramadan. Berapa hari? 90 hari mereka direct puasa. Tambah pula lagi 6 hari di dalam bulan Syawal. Tidak menjadi masalah. Cumanya bila mana kita dia berpuasa Rejab, Syakban penuh ni, dia bukanlah suatu perkara yang kita jangan kata suatu wajib. Yang wajib, Cuma betul. sunnahnya Nabi pernah berpuasa penuh dalam bulan Syakban dan bukan bulan Rajab. Bulan Rajab Nabi tak puasa penuh, ya, hanya Isnin Khamis dan puasa hari putih. Tapi bulan Syakban tu Nabi pernah puasa. Pernah setahun tu Nabi puasa penuh tadi. Dan yang tahun-tahun yang lainnya kebanyakannya hari Nabi berpuasa daripada Nabi tidak berpuasa di dalam bulan Syakban. Itu antara, dan bulan Ramadan itulah tentulah yang kita puasa 30 hari sebagai puasa yang fardu. Mudah-mudahan Baik. insya-Allah, mudah-mudahan dengan jawapan yang telah pun Al-Fadhil Ustaz berikan kepada kita menghuraikan segala bentuk kekeliruan kita, mudah-mudahan. Insya-Allah, amin amin Allahumma ya amin. Jadikan bulan Syaban ini adalah warm up kita sebagai permulaan pesta ibadah kita untuk meraih ganjaran pahala yang telah Allah Taala sediakan dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook seterusnya daripada saudari Hana Wancik. Soalannya adalah, mengapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya berpuasa pada akhir Syaban sehari atau 2 hari sebelum Ramadan? Mohon pencerahan daripada Ustaz, insya-Allah. Baik, terima kasih pada yang bertanya. Sebenarnya saya dah sebut tadi, jawapannya pun mungkin dah ada, cuma kita boleh nak tambah bagaimana yang dikatakan larangan di dalam masalah fiqh puasa. Bila mana satu orang itu nak berpuasa sunat selepas daripada 15 hari bulan Syaban. Pada mazhab Syafi'i memang ada larangan. Tetapi jumhur fuqaha menyatakan bahawa tidak ada masalah. Itu pada puasa sunat. Puasa yang fardu, yang mana dimaksudkan puasa fardu ni apa dia? Puasa nazar ataupun puasa kafarah, ataupun puasa qada. Maka tak ada masalah kita nak berpuasa selepas daripada 15 hari bulan Syaban. Dalam mazhab Syafi'i tadi bukan kata mutlak larangan tak boleh puasa selepas 15 Syaban. Cumanya kata Imam Syafi'i, kalau sekiranya tidak menyambung ataupun tidak didahului sehari 2 sebelum 15 Syaban, itu je. Tapi kalau kita pernah puasa hari Isnin, katalah 1 hari bulan Syaban jatuh pada hari Isnin, tiba-tiba kita puasa sunat, maka sudah memadai, membolehkan kata Imam Syafi'i, mengharuskan dia menyambung puasa dia selepas 15 Syaban, itu je. 15 Syaban. Dan kalau kata hikmah tadi, apa sebab kalau kata tak boleh ataupun dilarang berpuasa selepas 15 hari bulan Syaban ke atas? Di antara ulama menyebut supaya kita nanti nak puasa Ramadan ni ada tenaga, ya, jadi ada power. Kerana itu kalau bagi mazhab Syafi'i tadi dilarang, itu maksud dia maknanya nak bagi tenaga orang yang nak puasa penuh di dalam bulan Ramadan. Itu di antaranya. Dan kita lihat lagi di antara dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi menyatakan orang yang berpuasa ni dia punya keuntungan ataupun profit untung dia. Ni kata untung ni dari sudut yang kita baca ni, dari sudut iman kita kepada Allah sampailah pada hari kiamat. Nabi SAW menyatakan sehari saja kita berpuasa, tuan-tuan. Yang fardu tu fardu lah, yang sunat termasuk. Sehari saja kita berpuasa sunat, sama ada namanya puasa fardu Ramadan ataupun qada ataupun puasa sunat Isnin Khamis, hari putih, hari Arafah, hari apa puasa sunat hari Asyar, tak kira puasa sunat atau fardu, maka dia menjarakkan diri dia jauhnya daripada api neraka sejarak jauhnya, iaitu berapa tahun? Iaitu 70 tahun. Satu hari kita berpuasa, jarak kita dengan neraka 70 tahun. Allah nak jarakkan kita 70 tahun daripada api neraka. Itu kalau sehari. Bayangkan tadi yang bertanya da'i, sebulan Syaban dia nak puasa, Allah, 30 kali dengan 70 tahun. Berapa banyak tahun yang dia dapat jauhkan diri dia daripada neraka Allah. Kalau kita kata Ramadan pun begitu juga sebulan. Kerana itu untungnya orang yang berpuasa. Jadi kerana itu kita berpuasalah. Yang kalau sekiranya tadi ambil pada jumhur fuqaha, maka no problem, tak ada masalah. Walaupun tidak dimulai sehari sebelum 15 hari bulan Syaban. Kalau kita ambil mazhab Syafi'i, maka disebutkan tadilah, maknanya kita perlu mendahului sehari ataupun 2 hari sebelum 15 hari bulan Syaban. Dan kalau sekiranya kita nak menyambung je puasa daripada awal sehingga akhir, itu tidak menjadi masalah. Dah kita sambung je.
sebelum 15 Syakban dan juga tuan-tuan, kemudian selepas nisfu Syakban maka kita berpuasa. Cuma ada juga orang tanya dai, macam mana ustaz, ada ke puasa nisfu Syakban? Puasa nisfu Syakban ni tak ada Nabi buat. Ada niat tak ustaz saja ke puasa sunat nisfu Syakban kerana Allah? Jawapan dia tidak ada. Macam juga dai, orang menganggap puasa 1 Rejab tu macam ada sunnah. Sedangkan Nabi tak pernah pun menyatakan bahawa ada puasa sunat 1 Rejab. Ada lagi dai, orang nak buat puasa Isra' wa Mi'raj. Yang tu pun ada juga. Tak ada, Nabi tak pernah Nabi buat puasa sunat Isra' Mi'raj. Sebab tanggal 27 Rejab itu pun khilaf. Bagaimana ada penentuan puasa sunat Isra' Mi'raj? Kan itu, kalaulah kita nak berpuasa Isnin Khamis, jatuhnya 1 Rejab pada Isnin umpamanya, ataupun Isra' Mi'raj jatuhnya 27 Rejab itu pada hari Khamis, kita bukan niat puasa Isra' Mi'raj, bukan kita niat puasa 1 Rejab, tapi kita niat puasa hari Isnin ataupun tadi pada hari Khamis. Ini saya rasa jelas. Dan tidak ada puasa nisfu Sya'ban, melainkan puasa ayyamul bid. Ayyamul bid ni maknanya hari cerah. Kan tanggal 13, 14 dan 15 kan bulan penuh. Bulan mengambang, bulan penuh, cerah ya, kita punya dunia. Jadi di situ disebut sebagai puasa hari putih, 13, 14, 15. 15 Syakban tu termasuk hari putih. Maka itu di antara yang Nabi buat amalan Nabi. Wallahu'alam. Wallahu'alam. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan mudah-mudahan dengan segala bentuk jawapan yang telah pun Ustaz berikan kepada kita, menyemarakkan lagi, ya Allah, rasa macam tak sabar rasanya nak masuk dalam bulan puasa Ramadan Al-Mubarak. Baik Ustaz, jadi sebelum kita nak melabuhkan tirai di TV3, saya ada satu soalan untuk Ustaz berkenaan dengan puasa Sya'ban. Apakah pengajaran ataupun apakah yang perlu kita buat, apakah yang perlu kita tahu, yang perlu kita lakukan dalam bulan Sya'ban ini sebelum kita memasuki bulan puasa? Sebenarnya kita dah ada soalan ini, kita dah jawab, tapi sebagai satu penghayatan, sebenarnya masih belum terlambat sebenarnya untuk kita memulakan halawatul iman ataupun menikmati bulan puasa yang akan datang. Mohon pencerahan. Baik, terima kasih soalan daripada Dahin Izzah sendiri. Dan tentu ada perempuan kita nak kongsilah. Ya, memanglah kita kata puasa tadi terlalu banyak dia punya fadilat. Ya. Sedangkan kita nampak bagaimana Nabi menyatakan, ya ma'syara syabab, man istata' minkumul ba'a falyatazawwaj wa man lam yastati' fa'alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija'. Nabi menyatakan, wahai pemuda-pemuda yang anak-anak muda ni, bila kamu mampu berkahwin, ada duit, masalah kesihatan pun tak ada masalah, okey semua, maka Nabi kata hendaklah kamu yatazawwaj, maknanya menikah, kahwinlah kamu. Tapi Nabi kata, wa man lam yastati', kalau kamu tak mampu bernikah, duit tak ada dan sebagainya, macam-macam hal lagi, maka Nabi kata fa'alayhi bis-sawm, ke atas kamu puasa. Nabi suruh kita berpuasa. Kerana fa innahu lahu wija', maka dianya dapat menahan diri kita daripada nafsu yang gelojak tadi lah, daripada buat maksiat, daripada berzina. Puasa. Sebab itu bila mana kita bermula sebagai muqaddimah kita, ya, macam disebut tadi sebagai pemanas badan sebelum kita masuk bulan Ramadan, ya, kita nakkan supaya apa dia, kita punya puasa di bulan Ramadan ni jadi strong. Maknanya kita tak ada fikir dah soal tak larat, letih. Bahkan kalau kita tengok Rasulullah Da'i sendiri, bagaimana Nabi beraksi di bulan Ramadan, tuan-tuan, di Badar Al-Kubra, maknanya Ghazwatul Badrin, di di tempat yang dinamakan tadi, satu tempat apa dikatakan sebagai tempatnya mereka berperang. Perang dan namanya Perang Badar. Di mana? Di bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Kenapa? Senang, mudah. Kerana tadilah, di bulan Syakban dah puasa dah dulu. Di bulan Syakban dah dahulu dengan Quran. Di bulan Syakban dah dulu dengan sedekah. Apa-apa sahaja Allah perintah di bulan Ramadan, apa-apa sahaja arahan daripada Allah, maka Nabi SAW sami'na wa ata'na. Nabi terus laksanakan. Tak adalah, Tuhan, boleh tak bagi tangguh dulu untuk Syawal nanti barulah kita perang? Tuhan, aku sedang puasa ni Tuhan, sahabat-sahabat mana nak larat? Tak larat. Kalau kita kata nak kerja pun tak larat. Ini pula suruh berperang, gedeguk naik kuda ni. Kenapa? Nak mempertahankan Islam, negara Islam. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala perintah supaya berperang. Maka Allah menyatakan di dalam Al-Quran, sesungguhnya walaqad nasarallahu bi badrin wa antum azillah. Sesungguhnya kata Tuhan, aku memberi pertolongan pada tentera-tentera Islam di dalam peperangan Badar. Ketika itu kata Allah, azillah. Ni maksud dia apa dia? Lemah. Lemah kenapa? Lemah kerana ketika itu sedang berpuasa. Lemahnya tak ada tenaga. Lemahnya pula lagi dalam keadaan kedaifan.
ya, dia punya alat ketenteraannya, jumlah bilangan ahli tentera Islamnya, tapi akhirnya nampak Allah kata aku beri pertolongan, dan akhirnya ketika itu peperangan Badar ini menang di pihak tentera Islam. Itu contoh kita ambil. Insya-Allah mudah-mudahan ya kesungguhan kita di bulan Syakban seumpama kita anggap sebagai bulan Ramadan akan memberi suatu penghayatan yang lebih baik lagi, bahkan jitu insya-Allah di dalam bulan Ramadan yang akan sampai nanti. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan. Amin amin Allahumma ya amin. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermujahadah yang begitu tinggi, begitu juga dengan diri kita. Mudah-mudahan insya-Allah. Baiklah hadirin, kita nak tawakuf seketika, kita nak meleburkan tirai Tanyalah Ustaz di TV3. Kita ada siaran tambahan selama 30 minit di TV9. Kekal setia bersama dengan kami. Tawakuf, jom berzikir, hadamkan ilmu kembali selepas ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda kembali lagi di dalam program Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Inilah Taman Syurga secara virtual online. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada anda kerana masih lagi boleh kekal setia bersama-sama dengan kami. Mudah-mudahan dengan hanya pandang, dengan hanya dengar, Allah Ta'ala yang maha menilai memberi ganjaran pahala kepada kita semua. Mudah-mudahan insya-Allah. Amin amin Allahumma ya amin. Tajuk kita pada pagi ini masih lagi sama, iaitu puasa Syaban sebelum Ramadan bersama dengan panel undangan kita Al-Fadhil Ustaz Halim D. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua insya-Allah. Kita teruskan dengan soalan Facebook untuk pagi ini. Soalan daripada saudari Intan Zurina Abdul Razak. Soalannya adalah, ada beberapa solat sunat yang kita dibolehkan untuk qada sekiranya kita sering menunaikannya. Puasa di bulan Syaban pula banyak ganjarannya. Soalan saya, bagaimana dengan puasa sunat di bulan Syaban jika kita sering melakukan puasa sunat tetapi ada halangan pada waktu tersebut? Sebagai contoh, sebagai contoh, pada siang hari nisfu Syaban, adakah kita dibolehkan untuk mengqada puasa sunat itu di lain waktu atau anggap sahaja tiada rezeki pada tahun itu? Mohon pencerahan daripada Ustaz insya-Allah. Baik, terima kasih yang bertanya, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi ialah kalau sekiranya kita berusaha untuk yang tadilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, muraqabatullah, maka kita dituntut supaya beribadat ini pada setiap masa, pada setiap waktu, yang mana itulah nak jadikannya sebagai bekalan untuk kematian dan di akhirat nanti. Bagus bila mana yang bertanya tadi dia betul-betul nak berpuasa sunat, seperti mana ada solat sunat qabliyah ba'diyah. Dan bila kita lihat di bulan Syaban ini, boleh kita ibaratkan sebagai puasa qabliyah Ramadan. Maknanya bukan yang wajib, tetapi dianya sunat. Maknanya qabliyah Ramadan ni sebelum Ramadan. Kita acap kali, kita kata memang tiap-tiap tahun kita berpuasa sunat di dalam bulan Syaban. Tiba-tiba tahun ni mungkin barangkali ada kekangan halangan, ada masalah kesihatan umpama contoh, dan juga ada perkara-perkara lain yang tak dapat dielakkan bagi kita untuk berpuasa di bulan Syaban dengan puasa sunat. Niat tu dah baik dah, alhamdulillah, bagus ya. Walau bagaimanapun tadi kita lihat kalau sekiranya kita ada puasa qada yang belum diganti, ingat kita perlu mendahului qada daripada puasa sunat. Sebab ingat, kalau kita puasa qada, insya-Allah pahala puasa sunat itu ada di dalam puasa qada di dalam bulan Syaban. Kira 2 in 1. Jangan kita buat yang sunat kemudian kita tak buat yang wajib, sedangkan qada itu wajib. Kalau sekiranya tadi yang bertanya dia nak berpuasa qada, tak kira sama ada selepas nisfu Syaban, sebelum 15 hari bulan pertengahan Syaban, dan juga selepas 15 Syaban. Kalau puasa qada tidak menjadi masalah.
ya, dia berpuasa qada itu maknanya puasa ganti pada puasa Ramadan tahun lalu yang dia tak buat. Itu yang sepatut didahului. Kalau boleh kita qada dulu yang 7 hari kita tinggal tahun lalu, katalah 7 hari kita ambil dalam bulan Syaban. Kalau sekiranya ada lagi ya bulan Syaban ini hari yang kita boleh berpuasa, maka ambil tadilah jumhur fuqaha menyatakan tidak menjadi masalah selepas 15 Syaban. Kita boleh berpuasa dengan puasa sunat lagi. Kalau kita ambil jumhur fuqaha. Tapi kalau kita ambil di antaranya Imam Riyani menyebut bahawa makruh, ya, Imam Syafi'i juga menyatakan bahawa haram kalau sekiranya sebelum 15 Syaban tadi kita tidak mendahului puasa. Tapi kalau menyambung daripada awal Syaban sehingga ke akhir Ramadan selepas 15 Syaban tidak menjadi masalah. Jadi saya pesankan bahawa kalau sekiranya kita belum qada, ambil yang wajib dulu. Jangan kita yang sunat. Kalau macam contoh 6 hari dalam bulan Syawal, sebab ada hadis mengatakan bahawa Aisyah minta ataupun tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tak aku nak tangguhkan qada puasa aku selepas daripada bulan Syawal, sebabnya aku nak puasa sunat Syawal. Maka Nabi menyatakan ya. Jadi Aisyah pernah ya dia menangguhkan qada di dalam bulan Syawal, maka Aisyah berpuasa sunat di dalam bulan Syawal. Tapi itu kita kena ingat bahawa itu 6 hari tak ada bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah yang Nabi sebut tadi. Sittah min Syawal 6 hari. Bila mana kita berpuasa sambung daripada sebulan Ramadan, kana qasiyad dahri. Pahalanya seumpama kita dapat sepanjang tahun berpuasa. Ini orang nak rebut ni. Ini nak rebut. Macam kalau ditanya kelebihan puasa Syaban, tak macam puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Cuma disebutkan tadilah Nabi suka bila mana amalannya diangkat, iaitu amalan diangkat pada tiap-tiap tahun, setahun sekali. Kalau ambil tahunnya adalah di bulan Syaban. Bukan bulan Ramadan, bulan Syaban. Makna Ramadan ni macam kita contoh kata macam buku baru lah dah ya. Buku baru. Tuan sekalian. Permulaan. Jadi bulan Syaban ni amalan diangkat. Maka Nabi nak aku diangkat amalan itu ketika mana aku sedang berpuasa. Jadi Nabi berpuasa sunat Syaban itu ya banyak ataupun apa dia boleh dikatakan, hadis yang lain mengatakan penuh 1 bulan, dan ada tahun yang lainnya Nabi tak berpuasa penuh. Inilah sesuatu yang kita nampak Islam ini indah, hidup bersyariat. InsyaAllah kalau kita faham dengan syariat Islam, kita akan melakukan ibadat ini dengan tenang dan senang. Wallahualam. Wallahualam. Kunci ketenangan ketika mana kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita mempunyai ilmu terhadap amal ibadah yang telah pun kita lakukan. Mudah-mudahan insya-Allah. Amin amin Allahumma ya amin. Baiklah Ustaz, saya ada satu soalan yang seterusnya. Kalau kita lihat kepada pencerahan daripada permulaan kita bersiaran langsung sehingga sekarang, banyak Ustaz menceritakan tentang kelebihan puasa dan sebagainya. Jadi kita nak tahu kenapa, mungkin soalan ini juga mewakili penonton sebenarnya, kenapa ganjaran berpuasa itu dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah hikmahnya di situ? Dan yang kedua adalah mungkin Ustaz boleh ceritakan juga kepada kami bagaimanakah bentuk zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana terbiah Allah Taala kepada Rasulullah, kepada para sahabat di dalam keadaan berpuasa ini, untuk menggambarkan kepada kita sebenarnya rugi kalau kita terlepas kelebihan yang ada dalam bulan Syaban, apatah lagi dalam bulan Ramadan. Masya-Allah. Silakan Ustaz. Terima kasih dai, tuan dan puan sekalian. Kita melihat memanglah bulan Syaban tadi yang dituntut kita berpuasa, secara khususnya kelebihan yang nak dinyatakan itu memanglah kita kata tidak seperti mana hadis yang Sahih Bukhari tadi, puasa 6 hari bulan Syawal, yang mana puasanya itu sepanjang tahun pahala kita dapat. Cuma bila kita katakan tadi bulan Syaban ni, maknanya kita kata dia jiran dengan bulan Ramadan. Bahang Ramadan tu dai, tuan-tuan sekalian, kita dah rasa dah sekarang ni. Bahang Ramadan ni apa dia? Sebab kita tahu bahawa Ramadan yang pertamanya bulan diturunkan Al-Quran. Yang kedua tuan-tuan, bulan Ramadan ni kutiba alaikumusiyam, difardukan ke atas orang yang beriman, orang Islam ini berpuasa. Jadi bila mana kita jiran dengan bulan Ramadan, apa yang ada pada bulan Ramadan? Antaranya Quran dan puasa. Kalau bulan Syaban ni kita tak rasa bahang Ramadan, tu yang tadi kita nak mengaji Quran pun tidak. Kita nak berpuasa lagi jauh, kan? Kalau mengaji pun nak ikut cara dia lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul azim. Nun je yang tu. Itu kira banyak tu. Dia kata daripada aku tak baca Quran. Satu ayat Ustaz. Bukan satu ayat, satu huruf tu. Surah Al-Qalam tu.
Esok dia kata baca juga Toha, ambil 2 huruf pula. Kemudian yang ketiga, hari ketiga Tasimim. Ini kita nampak tak ada kesungguhan. Dan dia tak rasa yang Syakban ni patutnya aku dah jadikan macam bulan Ramadan tadi. Pahala dia walaupun tidak berganda. Sebagaimana hadis Nabi sebut, yang buat sunat pada bulan Ramadan ganda pahala wajib. Yang mana buat perkara wajib maka gandaannya 70 kali gandaan. Tapi itu bulan Ramadan. Memang bulan Syakban tidak sebegitu. Cumanya kita tahulah. Allah Maha mengetahui tadi nak. Dan ini saya pun sebut tadi, sesungguhnya Allah yang tahu berapa banyak pahala kalau kita berpuasa sunat. Sebab Nabi sebut dalam hadis sahih hadis qudsi tadi menyatakan bahawa antara amalan-amalan ini baginya. Tapi bila mana disebut illa siyam, kecuali puasa. Bila mana puasa ini kata Tuhan dalam hadis qudsi fa innahu li wa ana ajzi bih. Maka bagi aku dan aku yang layak nak bagi berapa pahala, apa ganjaran aku nak bagi. Cuma dalam hadis dah menyebut sesungguhnya orang yang berpuasa ini akan masuk ke dalam syurga mengikut pintu yang babun, namanya babur Rayyan. Orang yang berpuasa ni adalah ahli Rayyan. Ahli Rayyan ni apa dia? Bukan gila meroyan, itu lain. Itu cerita gila meroyan lain. Ini ahlur Rayyan, maknanya dia ini dah menempah tiket dia ataupun dia dah ada dia punya master key. Nak masuk syurga ni, pintu khusus namanya babur Rayyan. Ini yang kita nak kejar ni. Ini yang kita nak kejar menjadi ahlur Rayyan. Rugilah kalau hanya Ramadan baru nak puasa, kemudian 6 hari dalam bulan Syawal kita lupa, asyik kuih raya je, tak habis-habis kan. Kuih raya. Sampai dah raya ke-30 masih lagi open house, masih lagi cari duit raya. Tak sebut lemang lagi tu Ustaz. Belum lagi lemang dengan macam-macam alat ketupat lagi dah kan. Ini pun dengar lemang ketupat dah terliur dah. Mungkin lepas ni nak cari dah ni lemang dan ketupat lagi. Sebab apa dia? Nak rasa dah raya dia. Ini tak betul. Maknanya kita cuba mindset kita. Kita ubah. Anjakkan. Supaya apa dia? Supaya kita tahu bahawa setiap amalan kata Allah dalam Quran, man amila salihan falinafsih wa man asafa 'alaiha. Kamu buat baik untuk diri kamu. Kamu yang dapat pahala. Kalau sebaliknya kamu tinggalkan yang fardu, kamu tak buat benda-benda baik yang disuruh oleh syarak, maka rugilah kan. Sebab umur kita nampak semakin pendek. Lagi satu bila mana dia ada hikmahnya bila Nabi menyatakan aku beribadat pada bulan Syakban ini, kerana apa? Syakban ini terletak mencelah di antara Rejab dengan Ramadan, sebab ramai orang lupa, ramai orang lalai, ramai orang cuai. Memang sebenarnya kita nampak bila mana kita dalam keadaan suasana kita nampak tadi orang tak buat baik, orang buat maksiat. Antara hadis Muslim, riwayat Imam Muslim di sahih, Nabi menyebut man ahya sunnati inda fasadati kana lahu ajrun 100 syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnah aku, berapa banyak? 1 sunnah je dah. Kita puasa sunat di bulan Syakban 1 sunnah. Tapi nampak Nabi kata ganjarannya Allah 100 syahid. Pahala yang nak diberi seumpama 100 orang yang mati syahid. Jadi artinya jangan kita pandang satu benda yang remeh, kerana bila mana di tengah-tengah manusia melakukan kejahatan maksiat, walaupun satu kebaikan, di celah itu ganjaran besar bagi orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala. Jangan sekali kita pandang remeh walaupun kepada satu sunnah. Baiklah hadirin, kita tawakuf seketika, hadamkan ilmu kembali selepas ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka apabila amalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat, dan tak kala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Dan dalam tahunan itu amalan yang diangkat itu berada di dalam bulan Syaban. Betul Ustaz? Ya, betul. Masya-Allah. Jadi itu adalah tajuk perbincangan kita pada hari ini, iaitu puasa Syaban sebelum Ramadan Al-Mubarak. Sebenarnya hala tuju perbincangan kita memang kita katakan dalam pusing sekitar dalam tajuk puasa Syaban sebelum Ramadan. Jadi kita pun sebelum kita nak melaburkan tirai, berbekalkan baki masa yang masih lagi ada dan sebagainya, sudah pun kita
kita faham mengenai puasa Syaban itu sendiri. Jadi mungkin soalan ini juga mewakili penonton sebenarnya Ustaz ya. Puasa Ramadan Al-Mubarak mengajar kita untuk melakukan banyak amal ibadah. Jadi mungkin Ustaz boleh sarankan kepada kita antara bentuk amalan khusus yang mungkin kita boleh amalkan, kalau boleh kita tak nak miss bermula 1 Ramadan sehinggalah penghujung akhir bulan Ramadan itu sendiri. Baik, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi terus-menerus menonton rancangan Tanya Ustaz ke penghujungnya. Dan soalan daripada Da'i Nizal tadi, saya suka nak menyebut bahawasanya dalam satu doa yang diajar oleh Rasulullah kepada Muaz bin Jabal, iaitu antaranya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Supaya apa dia, wahai Muaz, kamu berdoalah, iaitu minta kepada Allah supaya Allah permudahkan untuk mengingatinya. Yang pertama, yang kedua, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala apa dia disebutkan tadi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika, menjadi orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah dan sebagainya. Yang ketiga, minta kepada Allah wa husni ibadatik, supaya Allah memperbaiki, buat satu penambahbaikan yang hasil daripada usaha kita sendirilah untuk buat suatu penambahbaikan di dalam setiap amalan dan ibadat kita lakukan. Kerana itu bulan Syaban ini kita cuba upgrade, kita cuba buat satu amalan yang berkualiti, usaha kita. Bila mana kita ada usaha, effort, ikhtiar dalam bulan Syaban ini untuk upgrade, buat satu penambahbaikan dalam ibadat-ibadat yang kita lakukan, insya-Allah. Bulan Ramadan nanti smooth, kita kata, maknanya mudah amalan tadi ya nak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya terhad kepada puasa sunat saja dalam bulan Syaban, tuan-tuan. Suka nak menyebutkan bahawasanya di dalam bulan Syaban ni kalau boleh kita kalau bolehlah tak tinggal langsung solat tahajud lain. Ini yang kita kena buat, sebab kita ingat bahawa di antara doa yang tak ditolak oleh Allah, kata Imam Syafi'i, khamsul layalin, 5 malam doa yang tak ditolak oleh Allah, la turaddu fihi da'wah. Antaranya malam yang pertama, Lailatul Awal min Rajabin, malam pertama di awal bulan Rajab, doa mustajab tak ditolak oleh Allah. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, wa Lailatul Nisfu Sya'ban, ini malam yang disebut sebagai malam nisfu Sya'ban, yang dah lepas lah. Pada 15 hari bulan siangnya, malam tu daripada siangnya 14 ke 15, malam tu adalah malam nisfu Sya'ban. Kemudian walailatul Jumaah, malam Jumaat tolak doa tak ditolak oleh Allah. Yang keempat, walailatul Aidul Fitri, malam hari raya puasa. Jangan kira nak meraya je. Malam raya tu nampak. Rupanya malam raya itu di celah-celah orang sibuk dengan raya, doa mustajab. Tu yang Nabi kata tadi. Di tengah-tengah antara Rejab dan Ramadan ada Syaban. Orang lalai, tapi aku nak beribadat. Dalam keadaan orang lupa, besoknya mereka sibuk nak raya, maka rupanya malam tu ada di celahnya malam yang doa mustajab. Dan kelima, doanya pada malam Lailatul Aidul Adha. Kalau kita nak katakan bahawa bulan Syaban ini juga, kalau boleh sepanjang malam ni, kita berdoa sehari, semalam, siang dan malam. Jangan lupa. Selain daripada itu juga tadi, kita banyakkan sedekah. Sedekah di bulan Syaban. Sebab sedekah yang paling baik antaranya adalah di bulan Ramadan. Dan juga pada hari Jumaat. Tetapi jangan lupa, sebab kita jiran, neighbor. Saya selalu buat analogi dah ya, perumpamaan. Kita bila berjiran dengan masjid, rumah kita, seronok tak tuan-tuan? Allah. 5 waktu diperingatkan sembahyang. Azan berkumandang, dengar. Kalau tak bangun lagi dah, sengajalah. Kan Imam di Sayyidina Ali kata, selagi kamu dengar azan berkumandang, maka kamu menjadi jiran kepada masjid. Ingat, jangan kata aku dengar je lah, aku main di rumah. Kamu jiran dengan masjid. Tapi kalau kamu tak pergi masjid, maknanya nanti akan disoal oleh Allah. Jiran tu akan menyoal, kamu jiran aku, tapi kamu tak hainkan aku, kamu tak mesra dengan aku. Itu antaranya. Jadi lagi disebut bila mana kita berada di dalam bulan Syaban ni, kita berbuat baik kepada walidain, ihsan. Kita berbuat baik kepada mak bapak. Kita belum lagi Ramadan, tapi Syaban dah jumpa mak ayah. Kalau boleh rentas negeri, kalau tak boleh jangan. Maknanya kita telefon, by call, kan, video call. Hari ni boleh VC tak VC. Kita buat baik kepada mak bapak, tanya khabar, ada duit tak mak, nak puasa ni macam mana? Kalau tak ada duit, Alu nak belilah telur masin. Janganlah nak beli telur masin je dah. Ini duit ada kedekut telur masin. Nak beli telur masin je nak bagi mak. Belilah yang besar-besar sikit, kain ataupun kain telekung baru, mak nak pergi masjid tarawih dan sebagainya. Itu contoh. Baju raya, Ustaz. Baju raya dan sebagainya. Itu contohlah. Dan bila mana kita dah ada tadi, banyaknya amalan-amalan yang ada dalam bulan Syaban. Jadi malaikat pun suka, Allah suka, Nabi pun mengaku kita sebagai umat. Sebab kenapa? Kita menjadi
pengikut sunnah, kita menjadi followers Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittiba'i sunnah insya-Allah. Jadi itulah antara perkara yang boleh kita sebut dan bincangkan. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik Ustaz, satu soalan lagi Ustaz. Boleh. Sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak, adakah doa khusus untuk kita amalkan setiap malam? Baik, kalau kita kata bermula daripada Rejab lagi, walaupun hadis ni dhaif dan juga tuan sekalian, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Walaupun itu hadis dhaif tapi kita ambil fadail amal. Beramal tak apa, tak ada masalah. Allahumma barik lana fi Rajabin, berkatilah aku di bulan Rejab dan di dalam bulan Sya'ban wa balighna Ramadan, panjangkanlah umur aku sehingga ke bulan Ramadan. Satu. Yang kedua, di bulan Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Sebab Rejab dah lepas, maka kita potong dah ini, tuan-tuan, ambil Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Takkan tak hafal kot. Macam doa makan je. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Cuma Allahumma barik lana tu fi Sya'ban. Janganlah imam telajak pula. Imam doa lepas maghrib, Allahumma, cantiknya, baiknya doa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana qina adzabannar. Makmum kita, imam cepat sangat nak berkedarah nak makan. Jadi intinya apa dia? Kita ambil lah antaranya tadi doa yang disebut tadi, walaupun hadis yang lemah ataupun hadis yang dhaif, tapi fadhail amal. Dan yang ketiganya antaranya disebut bila nak masuk Ramadan, riwayat menyatakan di antara doa juga yang kita perlu doa, iaitu Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Apa maksudnya? Ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan untuk aku penuhi dengan ibadah. Apabila habisnya, selesainya bulan Ramadan, aku harap engkau terima segala ibadat yang telah aku lakukan. Allahu Akbar. Saya ulang balik. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbalah. Kalau ramai tukarlah dia punya tu kan. Kalau Allahumma sallimni jadi salimna. Kemudian apa dia, wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Dan akhirnya di bulan Ramadan nanti, Syakban pun boleh doa dah. Dia tak, orang kata tak tunggulah Ramadan, sepanjang tahun boleh doa. Cuma Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau sekiranya aku bertemu pada malam Al-Qadar, apakah doa yang paling baik untuk aku berdoa? Nabi jawab, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun, engkaulah Tuhan yang Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, engkaulah Tuhan yang cinta dan sukakan kepada kemaafan. Kemudian yang ketiganya, fa'fu anni, maka maafkanlah aku, ampunkanlah dosa aku. Doa ini juga terkandung dalam kitab Mastikah Hadis. InsyaAllah tuan-tuan boleh rujuk dan hafal. Mudah-mudahan doa-doa ini kita panjatkan kepada Allah. Mudah-mudahan termakbul di bulan Syakban dan begitu juga sampai kita ke bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dengan kesimpulan yang ada ini menambahkan lagi keseronokan kita untuk kita terus beramal ibadah kepada Allah Taala. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik Ustaz, kita nak melaburkan tirai. Kita telah pun berada di penghujung majlis ilmu kita. Kita mohon al-Fadhil Ustaz untuk memberikan kesimpulan ringkas dan juga menutup dengan doa insya-Allah. Baik, insya-Allah tuan-tuan, seminggu lagi lebih kurang tak sampai kita akan berada pada bulan Ramadan. Suka nak mengingatkan untuk diri saya dan kita semua supaya teruskan amalan-amalan yang baik di bulan Syakban yang mulia ini dan segera kita blok, kita hentikan daripada kita punya keinginan untuk melakukan kejahatan dan maksiat. Ingat, sesungguhnya bulan Syakban ini kalau kita cemari dengan suatu kejahatan dan maksiat, kita khawatir hilang keberkatan dalam hidup dan iman kita dalam keadaan rosak. Bila nak masuk Ramadan nanti, kita tak bersungguh-sungguh untuk berpesta tadi sebagaimana pesta ibadah yang disebut. InsyaAllah mudah-mudahan kita teruskan berdoa dengan doa yang disebutkan tadi. Semoga Allah panjangkan umur. Kenapa? Kerana kita pun dengar banyak ulama-ulama, tok-tok guru kita meninggal dalam bulan Rejab, dalam bulan Syakban. Tak sempat mereka nak masuk ke bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahanlah Allah izin takdirkan kita berada dalam bulan maghfirah, dalam bulan sabar, dalam bulan puasa yang mana terkandung di situnya cukup banyak kelebihan yang ada. Kita dewasakan amalan kita. Kita dewasakan cara berfikir kita. Kita dewasakan akhlak kita, tidak seperti mana akhlak anak-anak budak-budak. Tidak seperti mana akhlak orang-orang jahiliah dan seumpama dengannya, insya-Allah. Maka kalau inilah yang kita ada pada bulan Syakban, maka sudah tentulah bulan Ramadan nanti dipilih oleh Allah kita, insya-Allah mudah-mudahan menjadi ahlur rayyan, iaitu ahli ibadah yang akan masuk
ke syurga melalui pintu Ar-Rayyan. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan bi rahmatika ya Hannan ya Mannan. Allahumma sallimna li Ramadana wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma innaka 'afun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam min sayyi'il asqam. Allahumma kshif 'anna al-bala' wal waba' wal ghala ma la yakshifu ghairuka. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin, amin, Allahumma ya amin. Mudah-mudahan dengan keberkatan doa yang telah dibaca menyuburkan keimanan kita untuk kembali beramal ibadah. Mudah-mudahan insya-Allah. Baiklah penonton, teruskan setia bersama dengan Tanyalah Ustaz pada keesokan harinya. Insya-Allah anda akan bersama dengan moderator Da'i Aiman dan juga panel undangan kita iaitu Al-Fadil Ustaz Roslan Muhammad membicarakan tentang topik istiqamah bertaubat. Sekian sahaja daripada saya Da'i Nizal dan juga Al-Fadil Ustaz Halim Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.